Hai murid-murid, saya Cikgu Saimah, guru sains yang akan bersama kamu pada hari ini untuk mempelajari subjek sains tingkatan 1 dari bab 4 pembiakan, iaitu topik 4.7 pembiakan tumbuhan. Wow, cantik kan bunga ini? Adakah bunga ini kekal hidup dan tidak mati? Bagaimana pula dengan pokok yang berbuah? Untuk hari ini, para pelajar akan belajar tentang pertama, bunga, yang kedua, pendebungaan, yang ketiga, persenyawaan dan yang keempat, tentang biji dan buah. Oh ya, murid-murid, adakah kamu suka bunga? Tahukah kamu bunga yang paling besar di dunia terdapat di negara kita, Malaysia? Siapa tahu? Jom kita saksikan. Tumbuhan di seluruh dunia boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Untuk pengetahuan kamu, bunga adalah organ pembiakan bagi tumbuhan berbunga. Best kan? Pernahkah murid-murid memerhatikan sekuntum bunga dengan teliti? Jom, saya tunjukkan kamu struktur-struktur pada bunga. Ini ialah sepal. Sepal biasanya berwarna hijau, terletak di bawah bunga dan berfungsi melindungi bunga semasa peringkat kudu. Daya penarik paling tinggi bagi bunga adalah ranggi. Ranggi biasanya mempunyai pelbagai warna, sebagai contoh warna ungu, warna kuning, warna biru dan sebagainya. Ranggi berfungsi menarik perhatian serangga dan haiwan, termasuklah manusia. Struktur seterusnya ialah bahagian jantan bunga, iaitu stamen. Stamen terdiri dari anther dan juga filamen. Anther akan menghasilkan bunga dan filamen sebagai pemegang anther. Dan video di sebelah ini menunjukkan anther dan filamen yang jelas bagi sejenis bunga. Dan ini adalah organ pembiakan bagi betina bunga, iaitu pistil. Pistil terdiri daripada 4 bahagian, iaitu stigma, stil, ovari dan ovul. Stigma berfungsi sebagai tempat pelekatan bunga. Ia mempunyai nektar yang manis. Manakala stil ialah salur panjang yang memegang stigma. Ovari yang terdapat di bawah stil mengandungi ovul dan ovul menghasilkan sel pembiakan betina bunga. Sebenarnya murid-murid, terdapat 2 jenis bunga bergantung kepada organ pembiakan yang terdapat pada bunga tersebut. Okey, jika bunga itu mempunyai kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina, maka ia dikenali sebagai bunga bisex. Bi bermaksud dua. Dan sebaliknya, jika bunga itu mempunyai salah satu sahaja organ pembiakan, sama ada organ pembiakan jantan atau organ pembiakan betina, maka ia dikenali sebagai unisex. Uni bermaksud tunggal. Okey murid-murid, jom cikgu tunjukkan contoh bagi bunga pokok unisex, iaitu pokok betik. Pokok betik terdiri daripada bunga jantan dan juga bunga betina. Macam mana pula dengan bunga pokok jagung? Ya, pokok jagung juga adalah pokok jenis unisex. Okey, cikgu ada tugasan untuk kamu. Jom jalan-jalan kat luar. Okey, kamu senaraikan
bunga unisex dan juga bunga bisex yang terdapat di sekeliling rumah kamu. Betul? Jika bunga adalah organ pembiakan, apakah langkah pertama untuk tumbuhan membiak? Proses pertama ialah pokok akan mengalami proses pendebungaan. Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma bunga. Dan terdapat dua jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan katup. Pendebungaan sendiri berlaku apabila butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama atau ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Pendebungaan katup, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain pada pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Baiklah, ciri-ciri butir debunga yang dihasilkan oleh anther juga berbeza-beza. Ini bergantung kepada ejen pendebungaannya sama ada oleh serangga, haiwan atau angin. Haiwan seperti burung, kelawar, lalat pasti menyukai bunga yang berwarna dan berbau harum. Debunga yang kasar, besar, lebih mudah melekat pada serangga yang berbulu, lalu didebungakan pada bunga yang lain. Sebaliknya pula, bunga yang didebungakan oleh angin, saiz bunga adalah kecil, berwarna pudar dan butir debunganya adalah kecil, ringan agar mudah diterbangkan angin. Baiklah murid-murid, selepas bunga mengalami pendebungaan, apakah yang berlaku kepada bunga tersebut? Pernahkah murid-murid melihat bunga yang layu dan kemudian gugur ke tanah? Tahukah kamu, pokok buah-buahan seperti pokok durian, pokok rambutan, pokok mangga, butir buahnya akan tumbuh selepas bunganya gugur. Jom kita lihat. Pokok mangga adalah pokok berbunga dan berbuah yang menghasilkan bunga untuk pembiakan. Bunga yang telah didebungakan akan layu dan keguguran. Selepas beberapa hari, butir buah akan kelihatan di bahagian bunga tersebut. Buah akan berkembang dan membesar seperti yang murid-murid lihat. Jadi, bagaimanakah persenyawaan terjadi? Sebaik butir debunga jatuh ke atas stigma, cecair bergula akan merangsang butir debunga membentuk tiup debunga. Tiup debunga tumbuh di sepanjang stil menuju ke ovari dengan membawa gamet jantan. Tiup debunga akan menembusi ovari menerusi mikrofil. Gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Persenyawaan dikatakan berlaku apabila gamet jantan bercantum dengan gamet betina untuk menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio biji benih. Ovari berkembang membentuk isi buah manakala ovul akan menjadi bijinya. Di luar bunga, ranggi, stigma, stil, stamen dan sepal akan mengecut, layu dan gugur. Tahukah murid-murid, tomato, terung dan timun yang murid-murid makan bukanlah kategori sayur-sayuran tetapi buah kerana ia mempunyai biji di dalamnya. Nak tahu lagi, semua kekacang yang lazat-lazat ini adalah biji benih yang terdapat di dalam buah. Baiklah, sekarang selepas persenyawaan, embrio akan berkembang di dalam ovari. Ada dua jenis biji benih iaitu biji jenis monocotyledon dan dicotyledon. Pada biji jenis dicotyledon, embrio tersimpan di dalam kulit yang keras, dikenali testa.
Testa terdiri daripada hilum dan juga micropyle. Bagi biji jenis monocotyledon pula, ia adalah seperti biji benih jagung. Embrio tersimpan dalam kulit kerasnya yang dikenali sebagai kulit biji. Dan terdapat satu struktur tambahan bernama endosperma. Kedua-dua biji benih ini adalah tempat perkembangan embrio. Embrio terdiri daripada 3 struktur, iaitu plumule, radikel dan cotyledon. Jom tengok fungsi-fungsinya. Testa melindungi biji benih. Hilum, tempat pelekatan biji benih pada dinding ovari. Micropyle adalah lubang halus yang membenarkan air dan udara masuk. Cotyledon membekalkan makanan kepada embrio. Manakala embrio yang terdiri daripada 2 struktur, radikel, berfungsi untuk berkembang menjadi akar. Plumule akan berkembang menjadi pucuk.